Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okey, semua pelajar tingkatan 4. Hari ini kita sambung pelajaran kita kepada membentuk persamaan kuadratik berdasarkan situasi. Okey, umum kita ketahui fungsi kuadratik fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Okey, manakala persamaan kuadratik ditulis sebagai ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan kosong. Okey. Okey, sebagai contoh cuba lihat contoh 4 ini. Okey, Encik Ganesan merancang membuat 2 jenis kad untuk digunakan dalam aktiviti kelab matematik. Ukuran bagi kad-kad tersebut adalah seperti ditunjukkan dalam gambar raja di bawah. Okey, gambar raja pertama kita lihat iaitu segi empat sama, panjang dia x dan lebar dia x. Untuk kad yang kedua, dia berbentuk segi empat tepat, panjangnya 2x tambah 1 cm dan lebarnya x cm. Okey. Soalan A, bentukkan satu ungkapan kuadratik bagi jumlah luas kedua-dua kad ini. Okey. Diwakili oleh huruf besar L dalam sebutan X. Okey, bagaimana kita nak buat? Okey, kita lihat dulu segi empat sama yang pertama. Apakah luasnya? Okey, luasnya ialah panjang kali lebar kan? Luasnya adalah panjang kali lebar. Okey. Iaitu X kali X. Kita dapat X kuasa 2. Okey. Maka kita tulis sini X kuasa 2. Okey, untuk panjang, untuk luas segi empat tepat ini ialah panjang kali lebar iaitu X kali dengan 2X tambah 1. Okey. Okey, dalam matematik, kalau macam ni, kita tak tulis kali pun tak apa. Okey. Kita tulis begini X kurungan 2X tambah 1, itu maksudnya X kali 2X tambah 1. Okey. Yang ini kita dah belajar tingkatan 3. Kita nak kembangkan persamaan. Okey, kita pakai pen merah sekejap. Okey. Macam mana kita nak kembangkan? Okey, X ini akan kali 2X dulu, kemudian tambah. Okey. Lepas tu X kali 1. Okey. Jadi jawapan kita ialah luas ialah X kali 2X, kita dapat 2X kuasa 2. Okey, X tambah, tak tambah dulu. Okey, S kali 1 ialah X. Okey. Jadi luas untuk segi empat tepat ini ialah 2X tambah X. Okey. Soalan tanya, apakah jumlah luas? Okey, jumlah ialah, jumlah luasnya adalah simbol L besar L sama dengan, okey, saya pakai pekat lagi. Okey, L sama dengan X kuasa 2. Okey, ini adalah segi empat yang pertama ni punya luas. Okey, kita tambah dengan segi empat yang kedua ni, kita dapat 2X kuasa 2 tambah X. Okey. Okey, kita akan dapat sama dengan 3X kuasa 2 tambah X. Okey, ini untuk soalan A. Dia kata, dia tanya apakah jumlah luas kedua-dua segi empat tersebut ataupun kad tersebut. Okey. Kemudian kita pergi kepada soalan B. Diberi jumlah kedua-dua kad itu ialah 114 cm persegi.
bentukkan satu persamaan kuadratik dalam sebutan X. Okey, jadi L tadi kita sudah dapat. 3x kuasa 2. 3x kuasa 2 tambah X. Okey. Lepas tu dia kata jumlah luas kedua-dua tu ialah 114. Jadi 3x kuasa 2 tambah X sama dengan 114. Okey. Persamaan kuadratik mesti sama dengan kosong. Jadi 114 ini kita bawa sebelah kiri. Jadi kita akan dapat 3x kuasa 2 tambah X. 114 bawa sebelah kiri, kita akan dapat tolak 114. Okay, yang sebelah kanan ini sudah jadi kosong. Okey, itu adalah persamaan kuadratik yang dibentuk daripada jumlah luas permukaan kedua-dua kad. Alright, kita pergi kepada latihan. Untuk ini kena buat latihan. Latihan nombor 1 AB, lepas tu nombor 2 Alright. Kemudian kita sambung belajar lagi. Okay, kita pergi kepada muka surat seterusnya. Okey. Apakah yang anda faham tentang maksud punca persamaan kuadratik? Okey. Punca persamaan kuadratik AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong ialah nilai pemboleh ubah yang memuaskan persamaan tersebut. Maknanya kita masukkan satu nilai X, kita letak dalam persamaan tersebut, adakah dia sama dengan kosong, barulah kita tahu itu adalah punca persamaan tersebut. Okey. Okay, kita tengok contoh ini. Kita tengok contoh ni. Saya tunjukkan sikit saja. Okay, X kuasa 2 tambah 3X. X kuasa 2 tolak 3X tambah 2 sama dengan kosong. Ini kaedah cuba jaya. Kita letakkan nilai X sama dengan kosong dekat persamaan ini. Maka X kuasa 2 tadi, okay, X kuasa 2 tolak 3X tambah 2 sama dengan kosong kan. Okey, sama dengan tu kita tunggu dulu. Okey, jadi kita letak X sama kosong. Jadi letak X sebagai kosong. Okey, kuasa 2 tolak 3 kali kosong tambah 2. Dapat kosong tak? Kosong kuasa 2 adalah kosong. Tolak 3 darab kosong adalah kosong tambah 2. Okey, maka nilainya adalah 2. Jadi 1,0 bukan punca persamaan tersebut. Alright. Okey, kita pergi kepada 1 pula. Okey, tadi kosong bukan kan? Okey, kita pergi pada 1 pula. Ambil persamaan tadi balik. X kuasa 2 tolak 3X tambah 2. Jadi 1 kuasa 2 tolak 3 darab 1 tambah 2. Jadi 1 kuasa 2 adalah 1. Negatif 3 darab 1 dapat negatif 3 tambah 2. Okey. 1 tolak 3 dapat negatif 2 tambah 2 dapat kosong. Okey. Jadi dia memenuhi persamaan tersebut. Maka 1 adalah puncanya ya. Okey, 1 adalah puncanya. Okey, kita cuba lagi untuk nombor 2. Okey. Okay, ni tak tadi. Ini ya. Okey, untuk 2 pula. Okey, jadi kita masuk terus dalam persamaan tersebut. Dalam kurungan 2 kuasa 2 tolak 3 darab 2 tambah 2. Mana saya dapat ni? Ini daripada persamaan ini ya. Sentiasa begitu. Jadi 2 kuasa 2 adalah 4. 3 darab 2 dapat 6. Jadi tolak 6 tambah 2. 4 tolak 6 adalah negatif 2. Okey, tambah 2 jadi kosong. Jadi kita boleh buat kesimpulan bahawa 2 juga adalah punca
persamaan kuadratik tersebut. Alright, jadi kita tanda right dekat 2. Alright. Kemudian kita pergi kepada nilai X sama dengan 3 pula. Ini tidak tadi. Ya. Okey. 3 pula. Jadi 3 dalam kurungan kuasa 2 tolak 3 dalam kurungan 3 tambah 2. Jadi 3 kuasa 2 adalah 9. Negatif 3 darab 3 dapat negatif 9. Tambah 2. Okay, jadi nilai dia 2. Jadi dia tak sama dengan kosong. Jadi dia tidak memenuhi persamaan kuadratik tersebut. Maka 3 bukan punca persamaan tersebut. Alright. Jadi kita pergi kepada 4 pula. Okey, ini tidak betul, ini betul, ini betul, ini bukan punca ya. Okey, kita pergi kepada 4 pula. Okey, 4 dalam kurungan kuasa 2 tolak 3 darab 4. Okey, tambah 2 sama dengan 16 tolak 12 tambah 2. 16 tolak 12 dapat 4. Tambah 2 dapat 6. Okey. Alright. Jadi, dia bukan sama dengan kosong. Maka, nilai X sama dengan 4 tidak memenuhi persamaan kuadratik tersebut. Maka, 4 bukan punca persamaan tersebut. Okey. Okey. Mesti dapat 2 nilai. Mesti dapat 2 nilai. Kita dapat yang memenuhi tadi adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Okey. Okey, kenapa fungsi kuadratik ada 2 punca? Begitu juga kalau kita selesaikan yang ni, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Okay, kita akan dapat 2 nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Okey, kenapa 2 nilai? Ingat tak? Macam mana graf fungsi? Macam mana graf fungsi? Graf fungsi ada paksi Y, ada paksi X. Okey, sama ada dia berbentuk begini ataupun kita pakai color lain. Satu lagi bentuknya bentuk yang ada nilai nilai maksimum. Okey, kita tengok sini ya. Apabila Y sama dengan kosong, okey, kita dapat nilai X dekat sini. Apabila untuk yang nilai minimum, okey, kita dapat nilai X dia dekat sini, nilai X dia dekat sini. Okey, mesti ada 2 nilai Alright. Okey, kita pergi kepada seterusnya, slide seterusnya. Okey. Okey. Terdapat 1 atau 2 nilai pemboleh ubah yang memuaskan suatu persamaan kuadratik. Okey. Okey. Kadang-kadang kita dapat 1 saja nilai. Sebab kalaulah nilai tersebut adalah nilai minimum graf fungsi kuadratik tersebut, atau kita dapat nilai maksimum, maka nilai punca bagi persamaan kuadratik tersebut adalah 1. Tapi kalau selain daripada nilai maksimum dan nilai minimum, okay, kalau dah macam ni, 1 je lah nilai dia, betul tak? Kalau macam ni, ni nilai maksimum, 1 je lah nilai dia, tak ada 2 dah. Tapi kalau selain daripada itu, katalah nilai dia di sini. Okey, ni paksi Y sama dengan kosong. Okey, nilai dia di sini. Maka yang ni pula nilainya di sini. Okey. Alright. Boleh Okey. Jadi nilai-nilai pemboleh ubah yang memuaskan suatu persamaan kuadratik dikenali sebagai punca bagi persamaan kuadratik tersebut. Okey. Bila penuhi saja persamaan kuadratik tu sama dengan kosong, maka nilai X tersebut adalah punca bagi persamaan kuadratik itu. Alright. Kita pergi kepada apakah kaitan antara punca suatu persamaan kuadratik dengan kedudukan punca-punca berkenaan.
Okey. Okey, kita pergi kepada slide ini. Kita dah belajar sebelum ni kan, bila A sama lebih besar daripada kosong, maknanya nilai A adalah positif, maka dia ada nilai minimum. Nilai minimum macam ni. Okey, nilai minimum macam ni. Okey, maka ada dua punca. Okey, jika A kurang daripada kosong, iaitu A adalah nombor-nombor negatif, maka dia ada nilai maksimum. Okey, grafnya begini. Okey, maka puncanya ada dua juga, iaitu di yang bersilang dengan paksi Y sama dengan kosong ataupun bersilang dengan paksi X. Okey, cuba lihat contoh. Contoh 5. Okey, graf fungsi kuadratik di bawah, tandakan dan nyatakan punca bagi persamaan kuadratik yang diberikan. Okey, 2x kuasa 2 tambah 5x tolak 12 sama dengan kosong. Okey, tandakan. Okey, kita diminta tandakan. Okey, punca ni adalah graf yang bersilang dengan paksi X ataupun bernilai yang bersilang dengan garis Y sama dengan kosong. Okey, jadi di sini satu, di sini satu. Okey, maka nilai X-nya ialah 1.5 dan 4. Okey, dan 4. Alright. Okey, untuk contoh yang ini pula. Okey, contoh yang ini pula. Okey, macam mana kita nak cari punca daripada graf? Graf tersebut mesti bersilang dengan paksi X ataupun pada garis Y sama dengan kosong. Maka kita ada dua, iaitu satu nilai X sama dengan negatif 1. Satu lagi nilai dia 4. Okey. Okey, untuk graf ni senang je. Kita hanya menanda saja. Alright. Kita pergi kepada contoh seterusnya. Tentukan sama ada setiap nilai berikut merupakan punca bagi persamaan kuadratik yang diberikan atau bukan. Okey, kita nak tentukan untuk contoh A ni, X sama dengan 1, X sama dengan 3. Adakah nilai-nilai ini akan menjadikan persamaan itu kosong? Okey, maka langkah kita ialah masukkan dalam persamaan nilai tersebut, Jadi 2x kuasa 2 tolak 7x tambah 3, masukkan x sama dengan 1, jadi 2 darab kurungan 1 kuasa 2 tolak 7 darab 1 tambah 3. Okey, kita nak buktikan. 2 darab 1 kuasa 2 adalah 1, 1 darab 2 adalah 2. Jadi tolak 7 darab 1 adalah 7 tambah 3. Jadi 2 tolak 7 negatif 5 tambah 3. Kita dapat negatif 2. Maka X sama dengan 1 bukan punca, Tulis dengan perkataan, Tulis dengan perkataan. Okey. Okey, kita pergi kepada contoh kepada B pula. Soalan B, Okey, kita tengok. Kita tak habis lagi tadi, kita tak habis lagi. Kita tak habis lagi. Okey, untuk X sama dengan 3 pula. Untuk X sama dengan 3, masukkan dalam nilai tersebut. 2 darab 3 kuasa 2 tolak 7 darab 3 tambah 3. Jadi 2 darab 9 dapat 18. 7 darab 3 dapat 21 tambah 3. Okey, 18 tolak 21 dapat negatif 3. 3 ni turun balik. Okey, maka kita akan dapat kosong. Okey, kita dapat kosong. Okey, jadi X sama dengan 3 adalah memenuhi persamaan kuadratik tersebut. Okey, jadi
X sama dengan 3 adalah punca bagi persamaan tersebut. Kita pergi kepada contoh B. Okey. Adakah X sama dengan 1 dan X sama dengan 1/3 punca persamaan tersebut? Jadi kita buktikan. Jadi kita letakkan nilai dia 1 dulu. 3 darab 1 kuasa 2 tolak 7X tolak 7 darab 1, okey, tambah 5. Jadi 1 kuasa 2 adalah 1, darab 3 adalah 3, 7 darab 1 adalah 7, tolak 7, tambah 5. Jadi 3 tolak 7 adalah tolak 4, tambah 5 kita akan dapat 1. Okey, maka jawapan dia bukan kosong. Maka X sama dengan 1 bukan punca persamaan tersebut. Okey, kita beralih kepada X sama dengan 1/3. Okey, masukkan dalam persamaan tersebut 3 darab 1/3 kuasa 2 tolak 7 1/3 tambah 5. Okey. Okey, untuk yang A tadi, untuk yang pertama tadi, saya perbetulkan ya. Untuk nilai saya sebab di sini bukan sama dengan kosong, sama dengan 3 ni. Okey, jadi 3 darab 1 kuasa 2 tolak 7 darab 1 tambah 5. Jadi kita akan dapat 3 darab 1 sama dengan 3, 7 darab 1 sama dengan 7 tambah 5. Jadi yang ni kita dapat tolak 4 tambah 5, kita akan dapat 1. Okey, 1 tak sama dengan 3 ya. Dia tak sama dengan 3. Jadi X sama dengan 1 bukan punca dia bukan punca ya. Ni bukan punca. Okay, kita nak tengok pula X sama dengan 1/3. 3 darab 1/3 kuasa 2 tolak 7 darab 1/3 tambah 5. Okey. Okey, 1/3 kuasa 2 adalah 1/9. 1/9 darab 3. Okey, 1 kita dapat 1/9 kan? Okey, kita darab 3. Okey, kita boleh potong dia. Potong dapat 3 1/3, dapat 1/3. Okey. Ini dapat negatif 7/3 tambah 5. Okey, 5 tu ialah 15/3 ya. Kita ubah kepada 15/3. Okey. Jadi 1 tambah 1 tolak 7 oleh kerana penyebutnya 3, maka kita boleh lakukan operasi di atas pengangka ya, di atas ya. 1 tolak 7 dapat tolak 6, tolak 6 tambah 15 dapat 9. Jadi 9/3. 9/3 adalah nilai 3. Sama tak dengan yang ni? Sama tak dengan yang tu? 3 ni dengan 3 ni. Sama. Jadi X sama dengan 1/3 adalah punca bagi persamaan 3X kuasa 2 tolak 7X tambah 5. Alright. Okey, maka kita dah selesai untuk contoh ini. Kita pergi kepada yang ini ya. Okay, kita pergi kepada latihan. Okey, kita pergi kepada latihan. Sambung dengan latihan tadi, kamu kena buat nombor 1. Nombor 1. Nombor 2. Okey, itu saja. Campur dengan latihan tadi ya. Okey, itu saja pelajaran hari ini. Okey, harapnya anda fokuslah kepada PDPR kerana
Tengok negara kita pun bertambah kes COVID tak reda lagi, bertambah lagi PKP sampai 18 hari bulan. Kamu pun tak boleh ke sekolah. Jadi PDPR ini sangat-sangat diperlukan oleh kamu untuk kamu faham dalam pelajaran. Kalau kamu buat tak tahu tentang PDPR, kamu akan ketinggalan terutama mereka yang nak mengambil exam pada tahun ini. Kamu yang tingkatan 4 ini tak ambil exam pun macam mana nak faham, kena fokus kepada PDPR Okey, lepas tu dah habis jawab latihan, nanti hantar secara PM kepada saya. Dan jangan lupa tulis dalam komen YouTube itu nama anda untuk buktikan kehadiran kamu semua Okey, sekian saja pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.